Alright. So kita mulakan terus, okay, ilmu free kita untuk geografi hari ni dah petang-petang macam ni dah lemau kan. Ada yang kelas daripada pukul berapa tadi? Pukul berapa tadi kamu kelas? Sebelum kelas saya kan? Saya tengok jadual hari ni. Okay, ada few classes, ada seminar untuk SPM. Kan masih aktif. Oh, masih aktif. Okay, tak lemau. Bagus, Echa. Alright. So untuk geografi kita mulakan topik pilihan saya adalah peta topo. Alright, peta topo ni memang nampak dia agak mudah dan sebagainya kan tapi cuma saya nak bagi tahu benda-benda yang penting lah untuk peta topo ni selain daripada rujukan grid. Kan selain daripada rujukan grid kita tengok apa yang penting lagi lah dalam peta topo. Alright. Okay, so kalau peta topo habis, kalau peta topo habis dengan tak ada soalan senang apa semua, alright, saya nak kamu suggest satu topik daripada kemahiran geografi especially sebab saya memang kemahiran geografi dua kejap ya. Geografi fizikal, geografi kawasan mungkin. Kalau macam isu dan alam sekitar ni mudah saja. Okay, tak apa, nanti saya open topik untuk kamu. Mana topik yang kamu rasa nak saya cover lah. Okay, tapi saya akan habiskan untuk kemahiran geografi dulu, iaitu saya bermula dengan bab 2. Sebab bagi saya bab 1 tu mudah sekali lah cuma saya akan start dengan bab 2 dulu, kemudian kalau ada masa saya akan terus ke bab 1. Alright, untuk saya recap kemahiran geografi. So saya fokus kepada kemahiran geografi untuk hari ini. Alright. So ini adalah buku teks, kamu boleh dapatkan dari portal The5. Saya rasa semua orang pun tahu. Alright. So saya akan guna 2, iaitu nota saya of course. Okay, ini nota saya dan juga buku teks sebagai informasi tambahan. Alright. Okay, seterusnya kita tengok hari ni peta topo. Okay, siapa kata peta topo senang? Mudah tak untuk kamu faham? Ada apa-apa yang keliru? Cuba senaraikan dekat saya apa yang menyebabkan kamu keliru berkenaan dengan peta topo ni. Contoh kalau peta topo kita lihat dekat sini kamu akan belajar berkenaan dengan apa yang dimasukkan peta topo. Rujukan grid. Ramai yang kata pasal rujukan grid. Alright, kita akan masuk rujukan grid hari ni iaitu benda yang kalau kita tengok highlight dia dekat sini, benda yang keempat lah peta topo. Dalam peta topo ni So yang pertama sekali dalam peta topo ni, apa dia peta topo tu sendiri. Kemudian garisan timuran berkenaan dengan rujukan grid. Okay, garisan timuran utaraan. Kemudian rujukan grid tu bagaimana. Okay, rujukan grid yang keempat berkenaan dengan rujukan grid 4 angka, 6 angka, 5 angka pula, 4 angka, 6 angka. Kemudian yang kelima, cara kamu baca rujukan grid. Okay. Hubung kait antara pandang darat, okay, fizikal dan pandang darat budaya, serta cara untuk kamu mentafsir peta topo. Walaupun peta topo ni nampak mudah, tapi peta topo ni adalah soalan favourite untuk bahagian apa kita panggil tu? Bahagian C. Sebab dia ada mentafsir peta simbol yang dia dekat ni lah, nombor 6 ni yang kita akan belajar berkenaan dengan simbol-simbol dan sebagainya. Alright. So sekarang ni kebetulan kita dalam kelas geografi kan. Saya nak tanya dengan kamu, apa yang berlaku hari ni yang berkaitan dengan geografi yang kamu tahu, yang berlaku di Malaysia, isu semasa yang sedang hangat. Izzah, ya, Imran, betul. Tanah runtuh Batam Kali. Gempa bumi, banjir, betul. Tanah runtuh hari ni di Malaysia, kita doakan supaya mangsa-mangsa semua ditemukan. Alright, tak kisahlah yang kita doa selamatlah selamat. Tapi kita tahu ada beberapa yang korban kan, yang terkorban. Alright, so kita berdoa lah dan untuk pengetahuan kamu juga, mungkin kamu dah tahu kan,
apa nama dia, kebanyakan mereka yang mangsa tersebut, alright, ini isu sikit lah kita masuk ke isu sikit, kita kan ilmu free ni kan kita santai-santai sikit ya. Kebanyakan mereka mangsa tu, alright, adalah daripada kalangan guru sekolah jenis kebangsaan Cina, alright, di KL sana. Jadi dia cuti sekolah, cikgu-cikgu cuti sekolah, diorang buat macam trip lah, bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya, ramai kanak-kanak. Saya tak tahu macam mana nak cakap lah. Saya baca berita tu pun rasa macam sedih sangat. Kan kita berada dalam situasi tu kan, kita doakan supaya semuanya mudahlah apa orang kata, kerja-kerja penyelamat dan sebagainya. Dan saya nak tanya dengan kamu kan, kita mengalami musim ataupun kita mengalami hujan yang agak banyak sebab kita kelas geografi kan, kita mengalami hujan yang agak banyak sekarang ni. Kenapa agak-agaknya ya? Kenapa agak-agak? Angin monsun, tulis dekat chat box tu. Angin monsun apa? Musim tengkujuh, betul? Angin monsun timur laut, dia ramai yang jawab. Angin monsun timur laut, terima kasih. Minta maaf kalau saya tak sebut nama ya. So angin monsun timur laut, okay, yang bermula sebenarnya dia start daripada Oktober lagi, dalam pertengahan Oktober macam tu, okay. Sampailah Januari ke Februari nanti. Okay, selalunya angin monsun dia start dalam akhir Oktober, hari tu macam awal Oktober pun dah start dah. Cuaca kita agak berubah kan sekarang. Jadi yang dah jadi tu tak apalah, yang dah jadi mangsa kita doakan mangsa semua, mereka yang terlibat semua dipermudahkan dan sebagainya. Cuma saya nak minta, saya tahu sekarang cuti sekolah dan saya tahu camping-camping ni adalah satu benda yang popular sekarang, betul tak? Mungkin ada antara kamu yang orang kata aktiviti weekend dia dengan family adalah bercamping. Join camping-camping dan sebagainya, sewa tapak-tapak perkemahan kan. Itu dah memang aktiviti yang popular, dan aktiviti bukan saja popular, sebenarnya dia amat sihat. Alright, compared to kalau kita pergi berjalan-jalan, tidur hotel saja dan sebagainya kan. So kalau aktiviti bercamping ni memang aktiviti yang sihat, di mana kamu berkeluar peluh, betul tak? Pasang kemah dan kamu basically kita boleh cakap camping ni back to nature. Betul tak? Selalu orang camping dekat kawasan yang dia nak pemandangan. Kalau macam hotel-hotel ni dia macam dah muak sangat dah, and then more to urban style kan, bandar-bandar punya style. Tapi kalau camping ni kita back to nature, macam suasana kampung sikit, kita nak masak pun kita bakar-bakar, betul tak? Kan? Seronok dan sebagainya. Cuma apabila kalau macam musim sekarang ni kan, musim tengkujuh, alright, angin monsun timur laut, kalau boleh elakkan aktiviti-aktiviti camping yang berdekatan dengan kawasan-kawasan orang kata agak berbahaya macam ni lah, musim-musim hujan ni kan, takut landslide dan sebagainya. Tapi kita janganlah cakap yang bukan berkenaan dengan mangsa tu, kita doakan sahaja, right? Sebab benda dah berlaku, kita tak boleh nak cakap benda-benda yang tak elok pun. Kita doakan supaya mereka semua urusan dipermudahkan. Alright, okay, so kita pergi balik ke topik kita, peta topo. Tadi saya selingan lah berkenaan dengan isu geografi hari ini, kan. Alright, so kita tengok peta topo tu apa. Okay, untuk peta topo ni, alright, dia ada soalan yang tanyakan definisi. Alright, saya pernah soalan sekolah saya pun ada keluarkan soalan bertanya berkenaan dengan apakah dia peta topo ataupun definisi peta topo. So peta topo ni ini adalah definisi dia. Nampak ni. Okay, so saya highlightkan. Dia adalah, peta topo ialah peta yang menggambarkan ketinggian, peta yang menggambarkan ketinggian muka bumi dan ciri geografi kawasan sebenar. Okay, itu adalah peta topo. Kawasan sebenar, di atas kertas lah dia akan comparekan dengan, dia akan lukis dengan di atas kertas, okay, menggunakan skala yang tertentu. Itu peta topo. Ciri geografi di atas topografi merupakan ciri fizikal semula jadi dan juga ciri budaya. So ini adalah dua
perkara penting untuk peserta topo yang kamu tahu, ciri fizikal dan budaya. So ciri fizikal dan budaya, semua orang dapat beza tak? Alright, contohnya kalau saya sebut, kamu tulis. Okay, saya sebut. Kamu tulis dekat chat box. Sama ada dia adalah ciri fizikal ataupun ciri budaya. Yang pertama sekali, padi. Sawah padi. Ciri budaya. Ada juga yang tersalah fizikal. Saya tak nak sebut nama lah, tapi kamu tahulah siapa kamu kan. Sawah padi. Ramai ataupun adalah kalau dalam peratusan tu mungkin 85% jawab betul, okay, 15% tu agak salah. Sawah padi kan dia tumbuhan kan cikgu? Yes, tetapi alright, sawah padi tu dia tak akan ada tiba-tiba dekat situ. Tidak akan, alright. Dia perlukan manusia, alright, untuk menanam, membentuk, buat batas dan sebagainya, alright. Buat sistem perparitan, memastikan air yang secukupnya dan sebagainya. Alright. Sawah padi adalah ciri budaya. Okay. So mana-mana ciri ataupun mana-mana orang kata ciri-ciri geografi yang ada sumbangan ataupun melibatkan manusia, okay, itu adalah ciri budaya. Kalau semula jadi, contoh, sama dengan kelapa sawit dan getah. Pandai Muhammad Arif Amsyar. Kan, ramai yang cakap tadi pun kelapa sawit, getah. Alright, kelapa sawit dengan getah tu lagilah ciri budaya. Kenapa? Sebab asal usul kelapa sawit dengan getah, pokok getah itu sendiri pun bukan daripada Malaysia. Kelapa sawit, pokok kelapa sawit dan juga getah tak ada dekat tanah Melayu. Kalau dari segi sejarah pun. Kan? Pokok kelapa sawit dan juga pokok getah berasal dari mana? Tiba-tiba masuk sejarah kan, tak apa, saya nak tanya. Siapa tahu? Pandai, Aiman. Lagi siapa? Ada yang sebut Muhammad Izihar. Ada lagi seorang tu sebut pun betul juga. Maaf saya tak nampak. Brazil. Getah dan juga kelapa sawit berasal daripada Brazil. Bukan tanaman Malaysia. Bukan tanaman yang asal-asal ada dekat tanah Melayu kita. Afrika. Dibawa oleh penjajah. Dibawa oleh British. Okay. Jadi ditanam di tanah Melayu sebab mereka nampak cuaca kita sama dengan Brazil. Brazil, Malaysia ni adalah cuaca ataupun iklim kita adalah iklim khatulistiwa. Kita, Brazil dengan Malaysia ni dia sama je, dia berada di garisan khatulistiwa kan, dia punya negara. Jadi iklim pun sama, dia berada di ekuator sama dengan kita. Alright, that's why dia boleh tanam dekat Malaysia, alright, iaitu getah dan juga kelapa sawit. So apa sahaja pembukaan ladang, walaupun macam katalah strawberry, strawberry tumbuhan itu pun adalah ada melibatkan manusia. Okay, apa ladang sahaja, apa lagi, even kandang ke apa benda semua itu adalah melibatkan manusia. So itu adalah ciri budaya, ciri fizikal yang semula jadi. Okay. Contoh kalau saya tanya dengan kamu, bukit, hutan, fizikal kan? Itu semula jadi. Hutan semula jadi. Ada yang terjawab budaya. Hutan semula jadi. Hutan semula jadi. Pernah ke kamu tanya dekat, contohlah Pak Ahmad pergi mana tu? Pergi kebun sekejap nak tanam hutan. Ada. Ada orang jawab gitu, macam tu. Nak pergi kebun kejap nak tanam hutan. Tanam hutan? Mesti dia kata nak tanam buah ke, nak ambil buah ke, kan? So hutan tu semula jadi. Okay? Kan? Dia bukan yang ditanam lah. Melainkan kalau macam sekarang ni ada projek-projek penghutanan semula dan sebagainya, itu lain lah. Penghutanan semula pun kita bukan tanam pokok yang tidak berharga, yang penghutanan semula dan sebagainya, ladang jati semua tu, itu kita tanam pokok yang boleh dijual saja. So masih lagi kita tahulah kalau dah ladang jati confirm lah manusia yang tanam, kan?
ladang kot kan, permukaannya secara besar-besaran dan sebagainya, diwartakan tanah dan sebagainya. So tu ciri budaya. So ciri fizikal yang semula jadi, contoh sungai, gunung, tasik, bukit gunung samalah kan, lebih kurang okey. Benda yang memang ada dekat situ physically ataupun benda yang ada dekat situ tanpa ada penglibatan manusia. Macam tu. Kalau ada penglibatan manusia, even tumbuh-tumbuhan, dia adalah budaya. Alright. Contoh tanah runtuh yang sekarang tengah berlaku ini, okey, berdekatan dengan agrofarm. Kan? Father agrofarm something macam tu. Dekat area situ. Kan? Jadi tempat tu, okey, walaupun dia tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, ia adalah buatan manusia. Bukit itu yes, semula jadi. Alright? Tapi kawasan gua semula jadi. Okay, gua semula jadi juga. Alright? So itu dia ciri-ciri geografi. So ciri geografi dua sahaja ciri kamu kena ingat, ciri fizikal dan juga ciri budaya. Alright. Selain daripada itu, apa lagi kita nak tengok? Ini adalah apa nama dia, perkara wajib. Kalau tak ada ni tak sah peta topo kamu. Kalau padang kan ada rumput. Macam mana? Nanti kejap. Tak boleh buka pula. So rumput tu dikira fizikal lah kan? No. Padang macam mana tu? Kalau padang rumput, okay, padang rumput ni dia lain sikit. Padang rumput ni kalau dekat Malaysia pun ada dua kategori lah. Tapi saya rasa kamu tahu. Okay, padang rumput yang dikategorikan sebagai ciri budaya dan juga ciri fizikal. Alright, dia ada dua. Yang ni ada dua. Yang ni agak confused lah. Kalau padang rumput tu, dia dekat kawasan sekolah kamu, dekat kawasan padang bola sepak. So itu kita kata apa? Ciri apa? Ciri fizikal ataupun ciri budaya? Padang rumput tu dekat kawasan sekolah, tapi dekat padang bola sepak. Ya, tu ciri budaya. Okay, kalau tak buat dekat situ, alright, mungkin kawasan tu lalang dan sebagainya. Okay, ada satu padang rumput semula jadi. Apabila kamu kadang-kadang bila kita hiking, alright, kita hiking, naik-naik bukit ke dan sebagainya, tiba-tiba memang ada padang rumput dekat situ tanpa ada orang bela. Dia memang ada kawasan yang kita kata mendatar ataupun kita panggil dataran. Alright, dekat sesuatu bukit, kadang-kadang certain bukit, certain gunung, memang ada tiba-tiba kawasan dataran, dia hanya ditumbuhi rumput-rumput sahaja. Okay, so bila kita sampai dekat kawasan tu memang tak ada macam pembangunan yang berlaku ataupun memang tak ada apa orang kata di sekitar kawasan itu memang tak ada orang tinggal dan sebagainya, bukan perumahan dan sebagainya. Tiba-tiba ada padang rumput, especially dekat kawasan bukit ataupun gunung yang saya cakap tadi. Alright, maksudnya padang rumput itu adalah semula jadi. Itu adalah ciri fizikal. Cikgu, kalau dia tak bagi tahu tasik. Okey, tasik pun ada dua jenis kan. Tasik buatan dan juga tasik semula jadi. Apa yang paling penting dekat sini untuk padang rumput tadi tu kamu tengok dari segi lokasi kan. Tapi kalau dari segi tasik pula dekat Malaysia ni pun kamu kena tengok dari segi lokasi juga. Tasik semula jadi dekat Malaysia ni tak banyak. Saya bagi kamu dua, iaitu tasik bera dan juga tasik apa lagi satu tasik semula jadi? Tasik Chini. Tasik Dayang Bunting. Yes, itu pun semula jadi juga. So kalau kita tengok dekat sini kan, okay. Alright, kita Google sajalah. Kita type dekat sini, tasik semula jadi di Malaysia. Alright. Tasik Chini, mana dia? Wikipedia, kategori tasik di Malaysia. Tak banyak, okay. Kalau kita tengok dekat sini, tasik bera, tasik Chini, tasik Dayang Bunting, tasik Kenyir ni pun telah diperbesarkan tau. Dia dah diperbesarkan. Dia buatan manusia dah. Tasik asal dia memang sikit je. Alright. Kemudian diperbesarkan dah jadi empangan, semua tu dah termasuk kepada buatan manusia. Ni dah tak ada dah ni. Okay. Tasik bera, tasik Chini, tasik Dayang Bunting. Okay, 3 tu. Okay, yang lain ni semua, okay, kebanyakan tasik telah di-upgrade dan dijadikan sebagai, orang kata upgrade, dijadikan, ada orang kata apa nama dia, campur tangan manusia dah dekat situ. So,
Contohnya diperbesarkan, jadikan empangan dan sebagainya. So tasik tu tadi kategori dia, tasik ciri fizikal dia adalah kategori ciri fizikal, ciri budaya. Sorry, ciri fizikal pula. Ciri budaya, bukan ciri fizikal lagi. Faham? Alright. So kamu kena tengok macam tu. Okay. Alright. So ini dia apa namanya ni, benda yang wajib ada pada peta topo kamu. Yang pertama sekali, saya nak tulis lah. Kita tulis sikit dekat sini. Alright. Yang pertama, benda yang wajib ada dekat peta topo kamu ialah, ini yang wajib sekali. Apa kita panggil? Ciri peta topo. Okay. Peta topo ataupun peta topografi kamu mesti ada 5 benda ni. 5 ke 6? 5 saya rasa. Yang pertama sekali, mesti ada arah mata angin. Ini sangat penting. Arah mata angin tak ada, peta topo kamu tak sah. Pendek kata, kalau kamu lukis, okay, peta topo dekat dalam exam, okay, boleh dipotong markah kalau tak ada arah mata angin. Okey, itu yang pertama sekali. Yang kedua, kena ada, kejap, saya nak ikut kepentingan dia. Alright, yang kedua kena ada garisan grid. Garisan grid. Garisan grid tu yang mana? Grid tu apa? Grid tu maksud dia 4 segi, kan? 4 segi ni. Kena ada 4 segi ni. Kamu punya peta dah cantik dah tapi tak ada garisan grid. Peta kamu salah. Okay, kena ada garisan grid. Cikgu, garisan grid tu saya confuse. Garisan yang mana? Garisan grid ni lah dia yang kotak-kotak ni kita panggil grid. Okay. Alright, yang ketiga ikut kepentingan lah. Kita ada arah, garisan grid. Kemudian, yang ketiga kena ada skala. Dah ada garisan grid, tak ada skala pun salah. Sebab peta topo ini adalah gambaran, okay, ciri geografi yang sebenar dan ditukarkan ke atas kertas. Kena ada skala berapa. Bila orang tengok dekat sini kan, okay, jarak contohlah antara jambatan A ke jambatan B dekat sini. Jaraknya berapa? Kalau tengok dalam ni adalah 2 cm. 2 cm tu sama ada dengan berapa? Berapa jarak dia kalau dalam pemanduan sebenar? 2 cm tak ada skala lah. Tak ada bagi tahu pun. Dia cakap 2 cm je lebih kurang. Dia nampak macam 2 cm. Cakap macam tu. Tak boleh, kena ada skala. Alright. So 2 cm. Contoh 1 cm bersamaan dengan 3 km. Maksudnya kalau dalam peta tu 2 cm, jarak sebenar berapa? Kalau diberi skala 1 cm bersamaan dengan 3 km. Kalau dalam peta ni 2 cm jarak antara jambatan A ke jambatan B, jarak sebenar 6 km. Pandai? Betul. Alright. So kena ada skala. Yang keempat kena ada petunjuk. Petunjuk semua orang tahu. Petunjuk kamu mestilah ada simbol-simbol ni. Okay. Dan ada maksud simbol tu apa. Simbol kamu ni mestilah menerangkan apa yang kamu guna dekat peta topo ni. Jangan letak simbol geografi, ciri-ciri geografi yang tak ada kena-mengena kat sini. Tak ada padi dekat kawasan ni, letak dekat sini padi. Dah jenuh mana kawasan padi ni? Contoh kalau tak ada. So apa yang kamu guna dekat sini kena letak dekat petunjuk. Alright. Petunjuk ni adalah ciri geografi yang kamu ada dekat dalam peta topo kamu. Alright. Kemudian kamu kena pastikan kamu guna simbol yang universal, yang standard. Jangan suka-suka cipta simbol sendiri. Short form sendiri. No, cannot. Alright. Nanti kita tengoklah short form. Ada beberapa short form yang confuse sikit kadang-kadang. Alright. Yang kelima akhir sekali adalah tajuk. Peta dah cantik dah. Skala apa semua, segala bangsa semua dah bubuh. Tak ada tajuk. Kat mana pula cerita peta kamu tu? Orang tak faham. Alright. So ini adalah benda yang wajib ada pada peta
topo kamu mesti ada arah mata angin, mesti ada garisan grid, mesti ada skala, petunjuk dan mesti ada tajuk. Boleh? Pemidang tak payah ke? Alright. So basically pemidang-pemidang ni kan, biasanya bukan tak payah. Untuk peta topo ni, kalau kita lukis peta, confirm kita akan meletakkan apa orang kata tu, pemidang tu sendiri, frame tu sendiri. Sebab kita nak emphasize few areas saja. Kita nak fokus kepada few areas saja. Alright. Tapi pemidang memang tak masuklah dalam ciri peta topo. Cumanya benda tu memang kamu kena buat lah. Faham tak? Benda tu memang kamu kena buat. Okay? Dia tak termasuk dalam ciri lah. Ciri yang penting yang inilah. Tapi ni pun kena ada juga. Begitulah. So 5 yang wajib ada. Alright. Seterusnya. Okay. Ini ada praktis sikit. Kejap peta yang menggambarkan kawasan lapangan sebenar muka bumi. Okay, ni dipanggil. Ni jawapan dia. Nombor 1, peta yang menggambarkan kawasan lapangan sebenar muka bumi dipanggil peta topo. Ataupun peta topografi. Peta topografi juga dikenali sebagai peta topo. So asyik peta topo, kamu lupa nama panjang dia. Nama panjang dia topografi. Contohnya kan student saya kan, dia selalu panggil saya Miss Maskura, Madam Maskura kan, panggil Miss Mas, Madam Mas, dia lupa nama penuh. Bila cakap nama penuh, dia macam tengok name tag balik. Okay Maskura. Sebab takut ada Mas Ayu ke, Mas Ani ke kan. So nama penuh peta topografi. Nama dia. Kawasan luas di atas muka bumi dikecilkan dengan menggunakan apa? Nombor 3. Kawasan luas di atas permukaan bumi dikecilkan dengan menggunakan simbol. Pandai. Okay, so ini jawapan dia skala. Menggunakan skala, that's why yang saya kata tadi 1 cm bersamaan dengan berapa? 1 cm di atas peta bersamaan dengan 3 kilometer permukaan di permukaan bumi. Contoh saya kata tadi kan. Alright. So apabila di atas peta tu 2 cm jarak, okay, maksudnya di permukaan bumi yang sebenar, dalam pemanduan kamu yang sebenar, sejauh 6 km. Macam tu. Alright, so dia menggunakan skala. Yang ni saya letakkan jawapan lah. Alright, yang ni peta topografi. Okay. Alright, ini jawapan dia. Yang ini pula jawapan dia peta topo. Lebih kurang saja kan. Ini nama pendek dia. Peta topo. Alright. Nombor 4, maklumat yang membantu mentafsir peta. So apa maklumat yang membantu untuk kamu mentafsir peta? So maklumat ini, okay, macam yang saya kata tadi, kamu masukkanlah ciri geografi, ciri peta topo yang kamu perlu ada. Tak ada 5 benda ni tak sah. Okay. Maklumat yang membantu, yang pertama sekali arah mata angin, kemudian garisan grid, kemudian apa lagi? Tajuk, skala, petunjuk. Semua tu. Okay, masukkan dekat sini. Masukkan jawapan kamu. Kita tulis sama-sama lah. Alright. Yang pertama sekali arah mata. Saya dah tulis tadi kat tepi tu. Boleh copy paste je tak silap saya. Sekejap. Mana tadi saya tulis? Dekat sini. Boleh tak? Sekejap sebab ni dalam viewer saya tak sure. Saya cuba. Okay. Boleh paste. Okay. So saya ambil ni saja, bubuh aja dekat sini. Alright. Saya padam ni. Okay, ni dia. Okay, kecilkan sikit. Nak bagi dia masuk dalam. Yes, nampak. So ni dia. Okay, arah mata angin, garisan grid, skala, petunjuk dan juga tajuk. Inilah maklumat yang membantu dalam mentafsir peta. Contoh, okay.
kamu nak tafsir peta kan? Kamu nak bagi tahu ciri fizikal, ciri geografi dekat dalam peta tu. Kamu perlukan arah mata angin sebab apa? Di bahagian utara, contoh, di bahagian utara peta terdapat tanaman ladang iaitu kelapa sawit. So kalau tak ada arah mata angin, macam mana kamu nak mention dekat sebelah mana? Dekat sebelah atas, belah kiri sikit, contoh. Sebelah atas, sebelah bawah, tak berapa nak bawah, kamu nak bagi tahu dekat bahagian tenggara. Tapi sebab tak ada arah mata angin, macam mana nak tafsir peta? Tak boleh kan? Kan? Tepi sikit, bahagian belah kanan, atas sikit, tak boleh lah. Kan? Kita kena guna ayat yang standard ataupun arah mata angin. Okay, garisan grid, okay, skala, petunjuk dan juga tajuk. Tadi kata nak screenshot, ambil. Ni dia. Alright. Okay, ni jawapan dia. Peta topografi, peta topo, skala dan juga arah mata angin. Dan juga 5 maklumat yang kita perlukan. Alright. Seterusnya, garisan timuran dan utaraan. Sebenarnya benda ni senang saja. Okay, garisan timuran dengan utaraan ni. Yang mengconfusekan kamu apabila ada soalan bertanyakan berkenaan dengan definisi ataupun maksud, okey, ataupun apakah dia garisan timuran, apakah dia garisan utaraan. So kamu dah confuse. Utara, yang melintang ke yang menegak macam tu, betul tak? Bila kamu tengok peta topo, bila kamu tengok rujukan grid, kamu tahu macam mana nak baca. Kamu tahu. Tapi bila dia suruh terangkan soalan bertanyakan definisi macam saya cakap tadi lah, berkenaan dengan garisan utaraan bagi garisan timuran, dah confuse. Yang mana satu timur, yang mana satu utara. Kan? Betul tak? So, dengar sini. Alright? Saya nak bagi tahu kamu. Garisan utaraan dan juga garisan timuran. Okay? Saya nak bagi tips. Okay? Garisan utaraan. Nama dia pun utaraan. Okay? Utara maksudnya kamu, okay, garisan itu dilukis, apabila kamu lukis garisan itu, dia menganjur ke atas, menganjur ke utara. Alright? Contohnya macam ni. Alright? 36, 37, 38, 39, 40 naik ke atas. Dia makin lama makin ke atas, makin ke utara. Alright? So itu adalah garisan utaraan. Faham tak? Ke atas. Jadi garisan tu melintang ke ataupun menegak? Tengok. Ada 2-3 orang. Faham dia kata. Lepas tu bila kita tanya melintang ke menegak? Ada yang jawab menegak, ada yang jawab melintang. Tengok saya lukis. 1, okey, 36, 37, 38, 39. So garisan tu melintang. Ada dah 5-6 orang yang jawab menegak. Sebab apa? Dia nampak tegak ke utara. Salah tu. Okey, garisan itu sama ada dia melintang ataupun menegak. Kamu kena fikir macam mana kamu lukis dia. Alright? Okey. Alright. Manakala garisan timuran. Sebenarnya kalau kamu dah faham tentang utaraan, timuran tak ada masalah lah. Alright? Sebab mestilah dia yang lagi satu tu sebab dia ada 2 garisan saja. So, garisan utaraan ialah garisan yang dilukis menegak. Kenapa menegak? Sebab biasanya kita lukis garisan tu dari atas ke bawah. 1, contoh 54, 55, 56, 57, 58, 59. Cara kamu melukis tu. Okey, tak adanya orang start daripada sini ke sini. Ataupun orang start daripada separuh sini buat sini pula. Separuh sini buat sini pula. Tak ada. Mesti kita akan lukis garisan grid. Kita akan start dengan garisan yang melintang dahulu menuju ke utara. Kita tak akan start daripada atas ke bawah. Tak. Kita akan start daripada bawah sebab kita nak letak dia punya skala ni. Dia punya skala pula. Dia punya garisan grid, apa nama dia tu? Grid yang mana? Grid yang keberapa ni? Nombor ni yang label ni. Alright?
Yes, betul. Kita pun cara kita menulis pun daripada kiri ke kanan kan. So samalah macam ni. So garisan utaraan adalah yang ke utara, garisan timuran adalah semakin lama semakin ke timur, iaitu semakin ke kanan, arah dia ke kanan, iaitu garisan timuran. Dilukis secara menegak atas ke bawah. Itu saja. Kan? Ada yang cakap, memang kan sebenarnya kamu tahu nak baca apa semua. Tapi kalau ada soalan tanya definisi ataupun apakah garisan utaraan, contoh diletakkan dekat soalan struktur bahagian B. Mulalah. Walaupun rasanya markah tak banyak pun kalau tanya berkenaan mungkin ni satu-satu. Tapi kalau kamu tak dapat jawab, dah hilang 2 markah. Kan? Kita markah-markah yang sikit-sikit ni lah yang kita nak ambil. Kan dia boleh topak-topak. Buat makan yang besar tu lagi memang kita nak ambil. Betul tak? Tapi makan yang sikit kalau kita lepaskan, dah sayang. Betul tak? Kan? Alright, seterusnya. Okay. Ni dia tanya. Garisan melintang di atas peta topo dikenali sebagai melintang. Garisan utaraan. Okay. Dikenali sebagai tulis penuh ya, garisan utaraan. Okey, garisan menegak adalah sebaliknya lah. Kita letak dekat sini. Timuran. Okey, garisan grid meliputi garisan utaraan dan juga garisan timuran. Okey. Namakan garisan berikut. Kalau kita tengok yang ini nampak dia tunjuk yang melintang ni. Melintang ni garisan apa? Timuran. Ada lagi yang jawab timuran. Utaraan yang melintang, okey. Yang menegak adalah timuran. Jangan confuse. Kita ingat cara kita melukis. Okey? Nampak tu? So kalau kamu jawab yang ni, selalu soalan ni keluar kan. Kalau soalan ni dia keluar, okey, apakah garisan, contohlah. Okey, kamu nak bagi tahu ni adalah garisan timuran utaraan, senang je. Tapi terbalik. Dah salah markah. Dah tak ada markah. Betul tak? So samalah juga. So that's why saya nak kamu fahamkan betul-betul. Alright, so yang ini adalah garisan. Saya letak G timuran. Okay, yang ni adalah garisan utaraan. Tapi dalam exam kamu tulis penuh tau. Ni terbalik pula dah saya pula yang terbalik. Utaraan. Yang ni garisan timuran. Okay. Alright. Okay. Now kita pergi kepada rujukan grid. Miss nombor 3 apa tadi? Nombor 3? Oh, yang ini garisan grid meliputi, letaklah dua-dua garisan tu. Garisan utaraan dan garisan timuran. Okay. Sama je. Tu dia punya jawapan. Garisan grid. Garisan grid ini iaitu peta ni tadi terbentuk apabila kamu melukis garisan utaraan, okey, dan juga garisan timuran, barulah jadi 4 segi ni. Kan barulah jadi grid ni, barulah jadi kotak ini. Tu maksud soalan nombor 3. Alright? Okey. Seterusnya kita pergi pada rujukan grid. Ni yang semua topik yang famous. Okey, rujukan grid. Apa dia rujukan grid? Menentukan kedudukan pada peta topo. Okey, digunakan untuk menentukan kedudukan pada peta topo. Ni dia. Rujukan grid. Alright, highlight kan? Boleh highlight tak? Kalau tak boleh highlight, boleh. Menentukan kedudukan pada peta topo. So tu adalah tujuan rujukan grid. Dan untuk contohnya apabila kamu dah bekerja nanti, contohlah mungkin ada antara kamu yang menjadi engineer, mungkin ada antara kamu yang menjadi bomber, abang bomber I love you, kan, ataupun mungkin jadi penyelamat Jepam dan sebagainya. Orang-orang macam ni sangat penting untuk baca peta topo. Navy, alright, Navy lagilah sangat-sangat penting. Kalau peta topo pun kamu tak reti nak baca peta topo, okey, macam mana kamu nak lakukan penyelamat? Betul tak? Di lokasi sekian, utara bla bla bla, timur bla bla bla. Kamu mana utara, mana timur pun tak tahu.
Macam mana weh nak baca ni, tak cari kawan. Awak penyelamat ni. Siapa yang perlu diselamatkan sekarang daripada sesat? Kan? Contoh apa yang berlaku sekarang ni dekat Genting Highland. Lagi sekali kita doakan mereka selamat semuanya, ditemukan. So, kalau penyelamat-penyelamat ini tidak tahu lokasi grid dan sebagainya, okey, 18 yang dah terkorban. Saya latest baca 12 je tadi. Kemudian saya dah mula untuk ni lah persediaan untuk online class. 18 ya. Alhamdulillah. Tapi yang selamat ramai kan, ramai yang selamat, alhamdulillah. Walaupun berlainan bangsa ke apa ke, kita doakan supaya semuanya selamat lah kan, walaupun kita tahu ada yang terkorban dah kan. Alright. So peta topo tadi tu. So penyelamat tak tahu nak baca peta topo, memang tak boleh. So that's why saya kata bukan untuk jadi engineer je, bukan untuk jadi orang kata pilot je kena tahu lokasi dan sebagainya ni. Nak jadi penyelamat, bomber, polis, JPAM, apa lagi, rela. Okay, rela ada peta kamu jadi rela, pilot confirm lah. Jadi rela ni tak tahu nak baca peta. Belajar pun masa geografi tingkatan 2, geografi tingkatan 2 dulu saya skip kelas. So peta tu pun saya tak tahu macam mana. Kan? Tak boleh. Nampak tu? Pentingnya kan? So dari pelbagai level. Alright. So rujukan grid ni ada 2, ada satu 4 angka, ada satu 6 angka. 4 angka very straightforward, very easy to read. Alright, so kita pergi kepada 4 angka sekejap. Okey, contohnya yang ini. Contohnya yang ni. Okey. So saya ambil satu kawasan iaitu Kampung Minyak. Kampung Minyak nama dia. Nampak ni. Lokasi Kampung Minyak. Okey. Beri saya rujukan grid untuk Kampung Minyak. Rujukan grid 4 angka bagi Kampung Minyak. Mesti banyak minyak kat kampung ni. Mungkin. Kan. Okey. Rujukan grid Kampung Minyak berapa? RG 1826. Ada yang kata 2618. Saya nak tanya. Nak baca mana dulu? Garisan timuran dulu ke ataupun garisan utaraan dulu? Garisan timuran dulu, pandai. Kita baca yang bawah dulu ya. Alright, semua pelajar kita baca yang bawah dulu, baru kita baca yang tepi sini ataupun tepi sana. Biasanya tepi sinilah, belah kiri. Okay, kita baca yang bawah dulu. Okay, dan baru kita baca yang belah tepi kiri ni. Okay, so lokasi untuk Kampung Minyak ialah 1826, bukan 27. Alright, ada yang jawab 27. 27 ni rumah dia. Okay, 25 ni pintu rumah dia. So dalam kawasan ini semua 25 punya. Macam rumah kita lah, ni pintu rumah kita, betul tak? Okay, semua dekat dalam ni. So ini semua milik kita, bukan pintu dekat sini. Kalau kamu kata 27 pintu kat sini, salah. Kita baca daripada sini, daripada bawah. Naik ke atas macam tu. Okay, so 1826. Macam mana nak baca rujukan grid 6 angka? Kejap lagi kita belajar. Alright? Okay, so untuk Kampung Minyak, untuk 4 angka. Okay, rujukan grid 4 angka bagi Kampung Minyak ialah RG. RG tu stand for rujukan grid ya. Okay, 18 okay, 26. RG 1826. Ni dia 4 angka. Alright. Okay, faham? Okay. So saya nak bagi contoh untuk 6 angka pula. 6 angka saya kena cari benda yang spesifik sikit. Mana. Alright, ni kita masuk 6 angka. So kamu tengok dekat sini. 6 angka digunakan untuk menunjukkan ciri geografi berdasarkan titik persilangan garisan timuran dan utaraan. 3 angka pertama, rujukan grid 6 angka merujuk garisan timuran. Dan 3 angka terakhir adalah garisan utaraan. Okey, langkah membacanya adalah macam ni. Dia bagi contoh dah dekat sini. Alright. Nampak ni. Okey.
So ini adalah sekolah. Nampak? Ini sekolah 5455, okey, dekat kawasan apa namanya, garisan timuran 5455, utaraan 3839, 38 lah dekat sini kan. Alright, 54 sekolah. Kita besarkan, zoom sikit dekat sini. So macam mana nak baca 6 angka? So garisan grid kamu yang besar tadi tu, okey, kamu kena bahagikan kepada 10 bahagian sama rata. Ini cara yang awal-awal nanti cikgu bagi kamu, ajar kamu cara shortcut. Alright? Tapi kamu kena tahu long cut dia punya. Tak boleh nak cut the story short, tak boleh. Dia kena memang kena cerita panjang. Alright? So ini sekolah tadi. Nampak? Ni yang ni. Ya. So 38 39, 5455. So dia keluarkan, dia letak dekat sini. Alright, 5455. Okay. Alright, which is this one. 3839. Alright. Dia bahagikan garisan ini kepada 10 bahagian. Alright, sama rata, that's why kamu kena pakai pembaris. 1 cm ataupun 2 cm. Ikutlah. Kalau 1 cm kamu bahagikanlah yang kecil-kecil tu. Alright, kalau 2 cm bahagikan kecil-kecil tu juga kepada 10 bahagian. Maksudnya 2 benda kecil tu, okey, mili cm tu, okey, tukar. Okey, jadikan dia 10 bahagian. So 54.1, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 55. Faham? 5410 tak adalah, dia dah jadi 55 teruslah. Sama juga dengan yang ni, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 3810 tak ada, 39 terus. Faham? Faham tak? Okey. So, kamu gariskan, ambil bila kamu dah bahagikan kepada 10, ambil pembaris, gariskan. Okey, garis daripada sini ke sini. Contoh kamu dah bahagikan kan? So, ambil pembaris, contoh ni pembaris, okey. Kamu letak pada start, pada titik tengah dia, titik tengah ya, kalau macam sekolah tu besar. Kat mana nak letak cikgu? Cikgu, kat mana nak letak dia punya titik? Dekat bangunan dia, dekat titik dia tu, okey. Yang dia hitamkan di tengah-tengah. Contohnya dekat sinilah. Letak dekat sini, kemudian turunkan ke bawah macam ni. Garis lurus, lurus-lurus. So bila kita luruskan dapatlah 5, 4, 5. So 3 yang terakhir, 3 yang pertama garisan timuran, 5, 4, 5. So sekarang ni rujukan grid 6 angka bagi sekolah adalah RG 5, 4, 5. Kemudian 3 angka yang terakhir adalah garisan utaraan dia iaitu 3, 8, 4. Ambil lagi pembaris. Okey, contoh ini pembaris. Okey, kamu letakkan dekat tengah-tengah ini, kemudian bawa ke tepi. Tengok dia pergi mana. Contoh dia ni yang lurus. Okey, so dapat 4. Jadi RG 5, 4, 5, 3, 8, 4. Faham? Okey, nak sengkang pun boleh. Macam tu. So inilah jawapan dia. Mana? Selalunya memang saya memang tak tulis jauh rujukan grid dia satu perkataan macam ni. Alright? Nampak? So ini adalah rujukan grid bagi sekolah. Alright, saya nak bagi latihan untuk rujukan grid kita buat sama-sama. Yang ini contoh lagi kan. Katalah yang inilah. Katalah saya letak satu bangunan dekat sini. Iaitu saya letak warna hitam. Saya letak dekat sini, kat tepi ni mungkin. PD. PD dot. Tak ada. PD saja, tak ada dot. PD. Alright, saya letak dekat sini. PD tu apa? Apa dia PD? Cepat. Apa dia PD? Polisen. Saya dah agak lah.
Podikson, pondok. Lagi apa? PD. Apa maksud PD? Padang. Alright. Apa lagi? Okay, Podikson, pondok, PD, Police Department. English pula. Okay. Semua yang saya sebut tadi salah. Okay. PD adalah pejabat daerah. Okay, pejabat daerah. PD. So simbol short form, ya ramai yang betul. So simbol short form kena betul. Okay, jangan suka-suka cipta short form yang tak ada kena mengena lah. Kamu cipta yang salah lah. Saya hantam je. Okay, lagi satu. WP. Apa dia WP? Kalau kamu nampak PD macam ni kan, dapat tapi dia tulis WP. Apa dia? Wilayah Persekutuan. Yes. Okay. Lagi. Selain daripada wilayah persekutuan. Siapa? Tulis apa yang kamu tahu. Apa short form WP? Water park. Yes. Okay. Water park. Okay. Lagi. Warung Palung. Melampau tau. Okay. WP yang lain yang saya sebut tadi semua salah. Okay. Jawapan yang sebenar ialah wakil pos. Terima kasih. Ramai yang jawab yang betul sebenarnya. Saya saja tak sebut. Alright. So wakil pos WP. Alright. So contoh dekat sini. Sekarang saya nak tanya dengan kamu. Agak-agaknya lah. Berapakah RG bagi PD? RG bagi PD. RG 6 angka bagi PD. Alright. Saya lukis dulu. Dia punya. Yang ni saya nak tunjukkan tips macam mana cara shortcut dia. Tadi kita dah tahu cara long cut dia. Long cut pula. Long method dia lah. Cara yang panjang di mana kamu kena bahagikan dia kepada 10 bahagian. Ambil pembaris. Yang ini pun 10 bahagian. So shortcut saya rasa kalau siapa-siapa yang pernah kelas dengan saya, kamu semua dah tahu. Lagi sekali saya bagi tahu. Senang saja, kamu ambil pembaris dan kamu tandakan titik tengah. Alright. Kedua-dua garisan utaraan dan juga garisan timuran. Okay. Contohnya dekat sini garisan ataupun titik tengah dia, boleh ke saya pakai ni? Alright. Adalah di sini. Ini adalah titik tengah dia. Contoh. Titik tengah dekat sini. Nampak tu? Okay. Saya letakkan. Okay. Saya besarkan sikit lah. Besar sangat tu. Nanti nak lukis susah. Nak kira susah. Alright. Yang ini. Kemudian untuk garisan timuran pula, okey, titik tengahnya, contoh ni saya dah pakai pembaris lah, sekarang saya tak ada pembaris kan. Alright, saya letakkan dekat sini. Okey. Ini adalah titik tengah dia. Apabila ni adalah titik tengah, so nilai dia berapa? Nilai titik tengah berapa? Ya, betul, 5. So dekat sini, student-student semua, sini adalah 5. Alright. Yang ini pun adalah 5. Betul tak? Kan? So apabila 5, sekarang saya nak kamu ambil pembaris. Okay. Saya tukar warna pembaris ni. Alright. Letakkan dekat sini tengah-tengah. Okay. Turunkan ke bawah. Alamak, tak bawah sangat kan? Turunkan ke sini macam ni. Alright. Lagi satu, okey, ambil lagi satu, okey, pembaris pula. Lukis lagi satu, okey, letakkan dekat titik tengah sini, bawakan ke tepi. Sama ada kamu nak ke tepi dulu bawa ke bawah tak apa, tak ada masalah tapi kamu ambil tu kena betul-betul. Alright. Kalau kawasan lebih dari satu, biasanya diorang tidak akan tanya rujukan grid 6 angka. Biasanya dia akan minta specific location macam ni. So kalau kawasan itu besar, contoh macam kawasan yang ini kan. Kawasan yang ini biasanya dia terus akan minta kawasan tu kawasan dia dekat mana. Maksudnya dia akan minta dalam bentuk rujukan grid 4 angka. Biasanya dia akan ada point dia sesuatu untuk kita sandarkan. Contohnya macam ni. Alright. Baru kita akan diminta rujukan grid 6 angka. So sekarang ni kalau sini 5. Alright, agak-agak yang ni berapa?
5, 6, 7 kan? So sini kita boleh kata sebagai 7. Kalau sini 5, yang sini berapa agak-agak? 5, 4, 3. Yes, betul. Okay. So sini adalah sini kita letakkan 7. Alright. Dan yang ini kita letakkan okay. 3. Alright. So jawapan dia kita baca balik daripada bawah. Ni kawasan yang ini. So saya nak bulatkan lah. Kita tengok garisan dia tau. So garisan dia dekat sini. Alright. Ni jawapan dia. 7. Okay. Dan juga okay. Yang ini 3. Nampak tu? Alright. So kita ambil yang saya dah bulatkan. Nampak ni? So jawapannya adalah RG 197, yes. Kemudian 563. Nampak tu? RG 197, 197, okey. 563. Macam tu. 563. Senang? Senang kan? Senang saja, tak ada masalah pun. Cuma kalau kamu tak tahu memang agak susah. Ini cara short form saya. Okey, kamu boleh ikut senang sahaja, tak perlu nak bahagikan kepada 10 bahagian. Kalau kamu nak buat benda tu pun tak ada masalah, kamu buatlah, saya tak larang. Cuma kalau dalam exam, time management tu penting, betul tak? Biasanya soalan minta kamu RG atau rujukan grid ini ada 2-3 soalan, dia bagi satu peta saja. Jadi kamu kena jawab dengan pantas, lebih kurang 1 hingga 2 minit saja masa yang boleh kamu allocate untuk soalan ini. Jadi bahagikan saja kepada 2, ambil titik tengah dan kamu anggarkan saja. Kamu jangan risau ya, soalan untuk rujukan grid ini dia tak adalah, especially yang 6 angka, yang 4 angka dia tak ada ralat. Yang 6 angka dia ada ralat untuk angka yang ketiga, untuk setiap garisan grid. Contoh garisan timuran dan juga utaraan. Nilai yang ketiga ini dia ada ralat 2 plus minus 2. Okay, so kalau kamu terlebih 2 nilai ataupun terkurang 2 nilai dikira betul. So even though jawapan sebenar ialah berapa tadi? 197,563. Let's say kamu jawab 198, okay, 562. Betul ke tidak? Betul, ya. So kalau kamu compare jawapan dengan kawan kamu, aku 197, kau 196, kau punya salah ni. Macam tu kan? Tak. Untuk angka yang ketiga dia ada plus minus tu. Cuma, okay, saya nak kamu praktiskan ataupun praktikkan benda yang betul ini. Jangan biasa gunakan ralat tu, tak nak. Okay? Sebab kadang-kadang it depends kepada guru kamu juga. Kalau guru kamu dah ajar, dah betul-betul dah dia jenis yang nak yang tepat, memang kamu tak boleh nak argue dengan dia. Dia kena tepat juga bagi. Faham? Lagi-lagi kalau peta tu memang jelas. Memang digunakan contoh 2 cm untuk 1 grid. Macam mana kamu boleh dapat tak tepat kalau dah 2 cm untuk 1 grid? Kalau 1 cm untuk 1 grid ni, okey, kita boleh mungkin bolehlah guna plus minus tu. Tapi kalau cikgu dah bagi peta 2 cm, maksudnya 2 kotak ni, okey, untuk 1 grid, 2 kotak, 2 kotak untuk 1 cm, masih lagi jawapan yang salah, yang itu macam tak relevan untuk kamu membuat kesalahan. Faham tak? So walaupun saya bagi tahu ada ralat, cuba buat latihan, bagi jawapan yang tepat-tepat sekali. Alright. Okay, kita tengok ada tak latihan. Saya rasa macam ada. Sekejap Yang ini simbol peta ni, okay, yang ni kamu boleh lihat lah. Ni saya ada buat pandang darat fizikal, pandang darat budaya tadi saya dah cover awal-awal. Okay. Kemudian yang ni simbol peta. Okay, simbol peta kita ada 5, simbol garisan, titik, bergambar kawasan dan juga perkataan. Perkataan tadi contoh yang saya bagi tadi. WP wilayah persekutuan. Salah. Wakil pos. PD Port Dickson. Salah. Pejabat daerah.
So macam SEK dot, AHOSP dot itu semua kamu mungkin tahu. Selalunya pelajar keliru PD dengan WP ni. So ada lagi satu yang pelajar selalu keliru. Rasa PD ada lagi satu. Ni. BP. BP ni ada yang kata BHP pula. Dia ingat apa namanya tu, Petropam. Kan bukan ya. Tu bukan BHP ya. BP ni adalah Balai Polis. Yang lain tu saya rasa kamu senang kot tahu. Yang lain tu tak ada tertukar kot macam PD, takkanlah tertukar Blackpink kan. BP. Mentang-mentang lah peminat Blackpink tertukar pula, terngiang-ngiang pula kan. So saya rasa itulah berkenaan dengan bab ini peta topo. Yang paling penting rujukan grid 4 angka dan juga 6 angka. Lagi satu sebelum saya habiskan kelas saya. Ni, mentafsir peta. Untuk mentafsir peta kamu kena tahulah hubung kait. Hubung kait peta, pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya. Contohnya, kebetulan kita ada isu tanah tinggi kan. Tanah runtuh hari tu, hari ni dekat kawasan tanah tinggi. So kawasan tanah tinggi biasanya adalah kawasan empangan. Sorry, spelling error. Empangan, saya dah buatkan satu benda cantik macam ni untuk kamu tengok. Kawasan tanah tinggi biasanya empangan, tanaman sayuran dan juga pelancongan. Macam ada camp troop kan. Camping semua. Tanah beralun ini adalah tempat ataupun benda yang biasa ada dekat kawasan tanah beralun. Pertempatan, getah dan juga kelapa sawit dari segi tanaman. Kegiatan ekonomi, perniagaan dan juga pertanian, pengangkutan dan juga perhubungan. Kawasan beralun macam kawasan bandar kita lah. Alright, tanah pamah. Ini dia. Industri kilang-kilang biasanya dekat kawasan tanah pamah, pengangkutan, dan juga perhubungan serta pertempatan. Manakala perhubungan pula, nampak ni. Lembah sungai pula, nampak ni. Dia ada pengangkutan dan juga perhubungan sekali dengan kawasan tanah pamah ni. Alright. Dan juga perikanan serta padi dan penanaman sawah padi. So yang ini adalah peta yang paling simple, yang paling simple yang saya create untuk kamu. Alright. So itu sahaja untuk geografi kita hari ini. Yang lain tu saya rasa okey kot. Kan? Satu bab saya cover up semua. Yang paling penting saya banyak cover untuk yang inilah rujukan grid. Right. Tolong buat latihan yang saya bagi dekat bahagian ataupun page-page yang kat bawah ni. Kamu boleh tengok. Yang ini. Muka surat 18 saja je saya buat latihan untuk kamu. Rujukan grid 6 angka dan juga 4 angka. Alright. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi ada masa dan peluang. Terima kasih join kelas saya. Selamat malam. Jangan tidur lagi, ada kelas lagi nanti kan. Berehat dulu. Alright. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.